mesti faham bahawa anak-anak ini, membentuk anak-anak ini bukan hari ini kita ajar, besok wow terus mereka tahu, tidak. Tapi perlukan proses, dan proses itu perlu kesabaran yang tahap tinggi. Kesabaran untuk semua ibu bapa. Untuk mencerak pribadi anak, untuk menjadikan anak kita sebagai anak soleh-solehah, perlukan waktu, perlukan proses, dan perlu kesabaran yang tahap tinggi. Hadis Rasulullah SAW tu ada yang khusus, tapi kebanyakannya umum yang kita tak faham kecuali dengan penjelasan dari para ulama. Dan para ulama bukan ikut hati, mereka ada ilmu, kerana itu mereka menjelaskan sedemikian. Jadi kalau kita lihat pergaduhan antara ibu bapa, apa hadisnya Ustazah? Apa yang Rasulullah SAW cakap tentang pergaduhan ibu bapa? Rasulullah SAW tak sebutkan tentang pergaduhan ibu bapa, antara ibu bapa. Tak ada hadis yang Rasulullah sebutkan tentang ibu bapa jangan bergaduh. Tidak ada hadis. Ataupun ada hadis mengatakan ibu bapa pasti akan bergaduh. Tidak ada yang seperti itu. Yang Rasulullah SAW berikan hadis seperti ini. Hadiah yang paling indah diberikan kepada anak-anak adalah akhlak yang mulia. Kan umum kan? Maksudnya apa? Kalau akhlak mulia, ibu bapa kalau berakhlak mulia tak akan gaduh yang melampau. Ibu bapa yang berakhlak mulia, kalau bergaduh pun mereka akan berhati-hati. Kerana Rasulullah SAW kan minta untuk kita berikan hadiah yang terindah buat anak-anak kita yang berupa akhlak mulia. Jadi kita belajar, apakah itu akhlak mulia? Leraikan masalah bukan depan anak-anak. Saya biasa mendengarkan orang kata, dalam rumah tangga tak gaduh, tak sah. Biasa dari dulu, dari sebelum kahwin sampai saya dah kahwin, dah ada anak-anak, orang asyik cakap perkara yang sama, dah jadi macam zikir pula. Saya kata kenapa mesti nak ada that kind of mentality? Kenapa kita mesti nak percaya dan kemudian kita teruskan? Baik-baik rumah tangga tak bergaduh pun, kita orang tak gaduh lah, mesti ada problem. So orang kata kalau rumah tangga harmoni mesti gaduh. Jom gaduh. Jadi dah jadi mantra. Padahal bukan seperti itu. Sebaiknya elakkan dari pergaduhan. Elakkan dari pergaduhan. Pastinya memang pastinya dalam rumah tangga itu mesti ada salah faham. Sebab dah hidup bersama kan, 24 jam nampak orang yang sama. Apa semua perkara kita kongsikan, pasti ada salah faham di situ, pasti ada kesilapan di situ. Itu yang kemudian akan buat pergaduhan. Tapi bukan jadi mantra. Dalam Islam tak ada mantra, kalau dah berumah tangga tak bergaduh, tidak harmoni. Tidak ada sama sekali. Carilah, tunjukkan saya mana yang dalam Islam para ulama mengatakan dalam rumah tangga tak gaduh, tak sah. Itu mantra tradisi aja. Memang kebiasaan sebab nak menunjukkan betapa manusianya kita, betapa manusiawinya kita. Tapi kalau mantra dalam Islam adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, ketenangan, mawaddah, kasih sayang, rahmah, kasih sayang juga, tapi kasih sayang dengan perasaan kesian. Merciful. Kalau rahmah tu merciful. Merciful, kita sayang dengan penuh kesian, yang seperti itu. Jadi dalam Islam yang itu sakinah, mawaddah, rahmah. Tak ada yang mana-mana tak mesti gaduh. Baru rumah tangga, namanya rumah tangga. Tidak. Kalau berlaku, ya okey, berlakulah yang seperti itu. Tapi kita belajar macam nak meleraikan je. Ini kita belajar. Kalau berlaku pergaduhan seperti itu, macam mana kita nak leraikan? Leraikan masalah. So masalahnya antara pasangan. Biasanya masalah itu antara pasangan. Tak ada kaitan dengan budak-budak. Kurang sabar. Saya perasan kalau masalah ibu bapa ni kurang sabar. Saya sendiri, saya sebut ibu bapa ni termasuk saya sendiri. Kita yang pertama kurang sabar, yang kedua kita asyik penat. Kepenatan itu pun boleh buat kita kurang sabar. Kita dah rasa annoyed sangat. Kita rasa rimas sangat. Kita burst out. Yang kena anak-anak. Padahal kita perlu tahan diri, cuba sabar. Macam mana saya leraikan dengan kesabaran. Itu nanti kita belajarlah nanti macam mana untuk kita bersabar dan sebagainya. Leraikan masalah bukan depan anak-anak. Belakang tabir, berhati-hati dengan perkataan dan perbuatan. Kalau kita ada masalah mesti nak gaduh. Again, ini sekali lagi ini bukan mantra bukan mantra agama yang mengatakan setiap rumah tangga tak gaduh tak sah. Ini bukan mantra Islam. Jangan biasakan. Mentang-mentang kita asyik dengar perkara itu, kita jadi zikir buat kita. Ini yang saya nak masuk alam pernikahan, saya confirm mesti gaduh. Tak payah. Kita cuba sedaya upaya jangan gaduh kalau boleh. Cari titik kesamaan. Berkomunikasi. Komunikasi itu nombor 1.
tak ada yang maksudnya komunikasi tu nombor satu, of course atasnya adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, belajar dan sebagainya. Kemudian kita ada yang namanya komunikasi. Komunikasi tu kesenian. Saya boleh sebutkan kesenian rumah tangga yang nombor satu. Kesenian rumah tangga nombor satu adalah komunikasi. Semuanya ada seninya, semuanya ada caranya. Jadi kalau kita ada masalah dengan pasangan kita, jangan depan budak-budak. Kemudian kita cari, tutup pintu bilik, berbual. Sekarang Ustazah, saya nak leraikan masalah dengan pasangan macam mana? Saya tak tahu macam mana. Kerana apa? Saya tak ajarkan tentang cara meleraikan masalah antara pasangan. Itu topik lain. Kalau tidak panjang lebar nanti. Ada caranya. Leraikan masalah antara pasangan, itu jangan tanya saya kerana itu bukan topik yang saya akan sentuh. Yang saya akan sentuh adalah tentang mencorak peribadi anak. Pasangan, macam mana anda meleraikan, belajar lagi. Cari tahu, baca, dengar apa yang disampaikan oleh para ulama, oleh guru-guru. Berhati-hati dengan perkataan dan perbuatan. Jadi kita belajar jadi ibu bapa yang lebih tenang, lebih tahu bagaimana untuk push the pause button. Diam sebentar dan berhati-hati. Kita mesti fikir seperti ini. Ianya akan memberikan kesan yang panjang. Walaupun kita rasa, alamak saya tersilap cakap lah. Nanti anak saya lupakan. Siapa bilang, kadang-kadang anak kita akan ingat sampai bila-bila. Kita gaduh dengan pasangan tapi anak kita masukkan, kita sebutkan perkara yang tidak baik kepada pasangan, kepada anak-anak kita dengarkan. Dan ianya mempunyai kesan yang panjang, kesan psikologi, dan ini dah proven, dah terbukti. Ianya akan memberikan kesan yang panjang buat anak-anak. Ada satu kisah, kisah ini biasa diceritakan. Sebenarnya kisah ni daripada internet. Banyak saya pertama kali saya terbaca pun di internet. Kisah tentang seorang anak yang tidak dapat kawal marahnya. Tapi ayahnya sangat tenang. Terus ayahnya kata, dan anak ni setiap kali dia marah, dia akan musnahkan barang. Setiap kali anak ni marah, dia akan mempunyai reaksi yang ganas. Sampai ayahnya berikan nasihat. Wahai anakku, jika kamu merasa marah, sila ambil tukul dan paku. Jadi kata ayah ini, nak, kalau kamu marah, ambil tukul, ambil paku, kemudian pergi ke belakang pagar dan marah itu jangan musnahkan barang, tapi ketuk paku itu ke pagar yang kita ada. Ketuk sampai puas hati. Jadi anak ni, agar dia marah, dia nak musnahkan sesuatu, dia ambil tukul, dia ambil paku, dia ketuk pagar. Wah. Dan makin lama, semakin kurang paku di pagar. Makin kurang. Kemudian ayahnya pun tanya kepada anak itu, kenapa makin kurang paku-paku? Kata anaknya, saya dah penat. Marah tu penat. Jadi setiap kali saya marah, saya kena paku. Jadi sampai saya penat. Jadi saya pilih untuk bertenang ajalah. Kalau bertenang tak payah nak ketuk paku. Tapi kalau saya marah, saya penatkan diri saya yang ketuk paku, saya pilih untuk bertenang. Jadi anak ini semakin lama semakin dia tahu bagaimana untuk mengawal kemarahannya lebih tenang. Akhirnya ayahnya pun minta anak ini untuk mengeluarkan paku itu satu persatu kalau anak itu tenang. Jadi sebagai contoh, anak itu dia pun marah, dia tak nak ketuk paku. Jadi waktu dia dah nak tenangkan, lepas dia dah bertenang, dia akan keluarkan satu paku. Kemudian bila dia tenang lagi, dia keluarkan lagi satu paku. Sampai semua paku tidak ada. Bermakna dia sekarang ini lebih tenang dari marah. Dan dia pun jumpa kepada ayahnya, saya dah pandai macam nak kawal, saya dah tenang sekarang ni. Saya dah lebih tenang kalau nak dibandingkan dengan marah. Sebab marah itu memenatkan. Kemudian ayahnya minta untuk dia lihat ke pagar itu. Lihat nak pagar itu. Seperti yang pertama ke? Seperti awal ke pagar itu? Kata anak itu, tak. Sekarang pagar tu dah tak cantik. Banyak bekas-bekas paku banyak sangat. Tak cantiknya pagar. Kemudian ayah tu pun memberi nasihat. Nak, seperti itulah kemarahan.
Kemarahan yang kemudian kita dah marah, kita akan pakukan, kemudian bila kita cuba untuk tarik kembali, tetapi ianya sudah pun memberi kesan, dah memburukkan hati seseorang itu, dah mencalarkan hati seseorang itu. And you have already hurt that person. And kadang-kadang nak tarik balik dah terlambat kerana dah memberikan kesan kepada orang itu. Sama juga anak-anak kita. Tapi kalau sebelum kita marah, kita kena fikir consequences. Kesan yang akan diberi kepada anak-anak itu lebih panjang. Lebih mudah kita menahan sebentar, nanti kesannya akan baik kepada anak-anak dari kita main hembus saja, main marah saja, tapi kesannya akan menjadikannya anak-anak yang pemarah, menjadikannya anak-anak yang gelisah, menjadikannya anak-anak yang penuh dengan kemarahan dalam hati, penuh dengan kebencian. Jadi kita fikir yang seperti itu, fikir tentang pagar. Kalau kita nak marah, kita memang sebentar aja. Marah tu sekejap aja, tapi kesannya itu berpanjangan. Ibu-ibu, ayah-ayah, kita yang orang yang lebih dewasa, saya suka cakap perkara yang sama, kita yang lebih dewasa, kita yang mesti contohkan kepada anak-anak kita bagaimana untuk kita mengawal kemarahan kita. Berhati-hati dengan perkataan dan perbuatan. Ingat ada kesannya, tidak ada yang tidak ada kesan. Dan yang seterusnya, jangan melibatkan anak-anak dalam masalah. Ni yang masalah juga ni. Dah gaduh antara pasang, sebab kita dalam pergaduhan antara ibu bapa kan, ini yang meruntuhkan akhlak anak. Kemudian anak jadi pemarah, anak jadi asyik nak marah, asyik nak ini, asyik nak itu. Kita tanya, ni kenapa anak saya ni pemarah sangat? Mungkin dari kita. Jadi kita mesti tenang sebentar, fikir apakah kesan yang akan kita berikan kepada anak-anak. Jangan libatkan anak-anak dalam masalah. Ini dah gaduh, kemudian kena pilih sokong siapa. Choose sides. Ini paling menyampah ni. Banyak aduan yang kita terima seperti ini. Gaduh suami isteri, tapi anak-anak pun terkesan juga. Paksa anak pilih. Nak mak ke nak bapak? Buruk-burukkan mak, buruk-burukkan bapak buruk-burukkan mak. Sampai bila? Rasanya apa? Apa yang dia nak tunjukkan? Apakah yang mereka ingin buktikan? Oh, saya dapat sokongan dari anak. Tapi anak itu dalam keadaan sakit, tak perasan. Secara mental anak itu akan sakit. Susah. Jangan minta mereka untuk memilih. Jadilah, walaupun dah pisah, jadilah ibu yang terbaik buat anak-anak. Jadilah ayah yang terbaik buat anak-anak secara individu. Sekarang kita ada pasangan, tapi kita masih lagi ibunya. Kita masih lagi ayahnya. Jadilah yang terbaik yang seperti itu. Jangan libatkan anak-anak dalam masalah. Ini kita masalah anak-anak yang kena. Yang lebih parah lagi, anak-anak jadi punching bag. Lebih parah, anak-anak menjadi punching bag. Dia dah marah, dah kecewa dengan pasangan, anak-anak yang kena. Anak-anak pun bingung. Ni kenapa ni? Saya buat apa sebenarnya? Ini seperti itu. Ianya akan menjejaskan anak-anak. Sebagaimana saya beritahu awal lagi, anak-anak anak-anak itu biar mereka menjadi anak-anak. Lagi-lagi mereka kanak-kanak. Biar mereka menjadi kanak-kanak. Kanak-kanak itu belajar, main, dicorak. Bukan untuk meleraikan masalah kita. Ini budak masih kecil, kita suruh pilih-pilih. Budak masih kecil, kita masukkan kepada masalah yang besar. Jadi mereka cepat dewasa. Bila mereka marah-marah, kita pun heran. Kenapa anak saya macam cepat sangat dewasa? Sebab kita dah berikan mereka terlalu banyak masalah yang bukan pun masalah mereka. Tak ada kaitan pun. Mereka adalah individu masing-masing. Kenapa mesti nak masukkan? Jadi kalaupun ada masalah antara pasangan, jangan libatkan anak-anak. Anak-anak bukan, they are not glue to our relationship. Jangan kita ambil anak-anak itu sebagai collateral. Kesian anak-anak sebagai collateral. Dan kemudian anak-anak akan terjejas. Jangan menjatuhkan antara satu sama lain dan depan anak-anak. Sama juga ni. Ni kau perangai macam bapa engkau, tak guna. Aduh. Belajar. Alhamdulillah kita belajar. Ustazah cakap dengan saya tahu ni semua. Cakap dengan orang yang tak nak belajar lah. Saya dalam kapasiti untuk sampaikan kepada mereka yang berusaha. Allah lihat bagaimana kita berusaha untuk belajar ataupun tidak. Dan anda semua mendengarkan ini kerana anda meletakkan usaha untuk mendengarkan. Dan saya tak mampu untuk berikan hidayah. Hanya Allah saja yang mampu membuka hati-hati kita. Saya cuma sampaikan aja, kongsikan. Nak ikut silakan, tak nak ikut tak menjadi masalah buat saya. Kita dapatkan ilmu, kemudian kita buat pilihan sendiri. Sekarang ini yang penting, yang terpenting, kita jaga keluarga kita. Suami saya dah susahlah saya nak terangkan kepada suami saya. Saya je yang
perlu berusaha tapi suami saya tak nak usahakan. Dia masih lagi terpekik-pekik, dia masih lagi itu, masih lagi ini. Ataupun sebaliknya. Saya belajar tapi isteri saya ni masih tetap terpekik-pekik dan sebagainya. Jadi apa-apa pun, kalaupun kita tak dapat merubah ataupun tak dapat menasihatkan pasangan kita, sekurang-kurangnya kita pastikan anak-anak kita besarkan mereka dengan baik supaya mereka bakal menjadi pasangan yang baik buat orang lain. Kau tidak kesian anak orang lain juga. Dan insya-Allah Allah tahu bagaimana. Penting kita doa, nanti Allah akan gerakkan. Jangan risaukan yang itu. So saya dah ajar anak saya tapi dia dapat orang yang masih tetap yang kurang pendidikan sebagai contoh, itu bukan masalah kita. Kerana yang penting kita buat bahagian kita, selebihnya Allah tahu kenapa Allah jodohkan kita dengan seseorang itu. Jika perlu dapatkan bantuan daripada pihak ketiga, ini dia. Saya ada letakkan di situ nombor-nombor kerana saya pernah ajarkan topik yang sama. Ada yang tanya, Ustazah saya ada masalah dengan pasangan. Minta maaf saya tak dapat beritahu bagaimana untuk anda meleraikan masalah dengan pasangan anda kerana saya bukan kaunselor. Dan tidak beretika kalau saya berikan kaunseling tanpa ilmu kaunseling itu. Ianya perlu ilmu, perlu praktikal, perlu ilmu yang seperti itu. Jadi kalau saya bertanya, Ustazah suami saya gini-gini, saya nak buat apa? Saya tak tahu. Saya tak tahu anda perlu buat apa. Saya tak tahu pun suami anda macam mana. Saya tak tahu anda macam mana. Minta maaf saya tak boleh bantu. Sebab tu siapa yang berikan saya masalah-masalah rumah tangga, saya tak jawab. Kerana apa? Kerana ianya perlu proses kaunseling. Dia bukan terus cakap, okey awak buat gini kat suami awak. Tak boleh. Dia perlukan proses. Jadi saya ingin sarankan kalau ada siapa yang punya masalah rumah tangga. Saya tak ada masalah dengan anak-anak, tapi masalah dengan pasangan ni. Jadi berbual dengan kaunseling dan mereka boleh membantu anda. Jadi masalah rumah tangga, sebab ini banyak tentang masalah rumah tangga. Kemudian mesti ada yang minta bantuan dari sudut saya, macam mana saya nak mengendalikan pasangan. Sebab yang saya ajarkan bukan tentang pasangan, kerana itu adalah topik lain. Yang saya ajarkan adalah keruntuhan akhlak anak-anak. Dan salah satu faktornya adalah pergaduhan antara ibu bapa. Sila tanyakan kepada pihak-pihak yang boleh membantu anda. Saya dah letakkan nombornya di sini. Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan dan luahan hatiku. Ia